Baru-baru ini bencana alam semakin menjadi-jadi sehingga kebakaran di Hawaii yang merenggut nyawa ratusan orang. Dikatakan sebelum kejadian berlaku mereka telah melakukan perkara ini. Dan yang terbaru pula berlaku kebakaran teruk di Kanada. Juga baru-baru ini kejadian kawasan Mekah disambar dengan petir. Dan terjadinya ribut yang kuat. Adakah ini memang disebabkan akhir zaman atau disebabkan oleh kelakuan manusia sendiri? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa khabar? Semoga sehat selalu dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, seminggu dua ni kita digemparkan dengan terbakarnya pulau yang paling popular di dunia. Boleh dikatakan pulau tempat melepaskan keseronokan, iaitu Pulau Maui, Hawaii. Pulau Hawaii ini memang sangat terkenal lah dengan keindahan alam ciptaan Allah, bukit bukau yang menawan, pesisiran pantai yang bersih, batu-batuan yang bermacam-macam bentuk, suasana yang nyaman, mempunyai budaya dan sejarahnya tersendiri, dan berbagai lagi keindahan yang sememangnya menjadi tarikan kepada manusia yang mencari ketenangan dan keseronokan yang terdapat di Pulau Hawaii. Ditambah lagi dengan fasiliti yang pelbagai, sehingga kan mereka menyediakan sistem amaran bencana di setiap pulau tersebut untuk keselamatan, dan sememangnya Pulau Hawaii ini menjadi tempat yang best lah buat healing dan sebagainya. Untuk pengetahuan semua, pulau ni agak besar jugalah, kerana di dalam kawasan pulau itu terdapat 19 pulau-pulau kecil yang juga terkenal seperti Pulau Aloha yang terdapat dalam filem, Pulau Honolulu yang menjadi ibu kota Hawaii dan sebagainya. Bila kita tengok map kembali, memang jaraknya dengan negeri-negeri yang lain sememangnya terletak jauh. Meskipun Pulau Hawaii ini jauh, tapi ia dah cukup lengkap dengan kemudahan dan fasiliti yang ada. Dan Pulau Hawaii ini adalah salah satu negeri yang berada di dalam Amerika Syarikat. Adapun kebakaran yang berlaku itu terjadi di salah satu pulau yang bernama Pulau Maui di dalam Hawaii. Siapa sangka bolehnya kebakaran teruk berlaku di pulau tersebut sehingga mengakibatkan kematian lebih daripada 100 orang. Bahkan ada lagi yang masih hilang. Dan dianggarkan kerosakan juga kerugian bernilai 5.5 bilion USD, kalau ringgit Malaysia 23.3 bilion. Dan kejadian kebakaran di Pulau Hawaii ini merupakan bencana alam yang paling tragis disebabkan kerosakan, kemusnahan yang di luar jangkaan mereka. Dan ia adalah kebakaran yang paling teruk di Amerika Syarikat semenjak 1918. Mana tidaknya rumah, kereta, hutan, jalan, manusia dan sebagainya dijilat api sehinggalah hanya meninggalkan abu bangkai sahaja. Kita ucapkan takziahlah kepada semua mangsa yang berada di sana. Dan menjadi tanda tanya apakah punca berlakunya kebakaran, sebab sehingga kini belum lagi dikenal pasti punca utama berlakunya kebakaran tersebut. Ada yang mengatakan ia berlaku disebabkan angin yang kencang, kepanasan yang lebih daripada biasa, sehingga banyaknya pokok ataupun tumbuhan yang menjadi kering yang menyebabkan kebakaran. Dan ada juga mengatakan ia adalah serangan misteri disebabkan oleh kerana terakamlah satu video yang menunjukkan fire laser ataupun seperti kilat menyambar di salah satu tempat dan menyebabkan kebakaran. Kerana yang anehnya, di pulau tersebut benda-benda yang berwarna biru tidak terbakar, seperti payung yang berwarna biru, kereta yang berwarna biru tidak dijilat api disebabkan laser membakar semua warna tapi tidak membakar benda yang berwarna biru. Banyak lagi lah andaian dan gambaran yang menyebabkan berlakunya kebakaran di sana, sehingga menyebabkan kematian dan juga kemusnahan. Tapi punca utama yang menyebabkan kebakaran adalah perubahan cuaca sehingga menjadikan persekitaran kering dan angin yang bertiup kencang. Kebakaran merebak dengan cepat. Kalau kebakaran kecil dan adanya haiwan di pulau tersebut, pasti ia akan mudah untuk dipadamkan. Tetapi ia adalah satu kebakaran yang sangat besar. Penduduk di sana ada yang menzahirkan rasa kecewa dan menyalahkan kerajaan negeri Hawaii disebabkan banyak kematian berlaku dan orang rentung di dalam rumah kerana berpunca daripada sistem amaran cuaca tidak dibunyikan. Tidak ada sebarang amaran, tidak ada arahan untuk menyelamatkan diri, sehingga kan mereka langsung tidak mengetahui apa yang berlaku di sekitar mereka. Ada juga yang menjawab sistem amaran cuaca itu diciptakan khusus untuk memberi amaran kepada tsunami, bukan untuk kebakaran.
Jadinya jika sistem amaran dibunyikan, maka orang ramai akan naik ke atas bukit ataupun masuk ke dalam hutan yang boleh menyebabkan keadaan semakin sukar dan mungkin akan menyebabkan kematian yang lebih teruk lagi dan sebagainya. Dan ada yang share, rupa-rupanya musibah ni berlaku disebabkan baru-baru ini Hawaii telah menganjurkan hari secara besar-besaran, dipertontonkan, dikeluarkan, dizahirkan segala jenis-jenis jantina yang ada di Amerika. Dan bila berkumpulnya puak-puak ini, sesama mereka beramai-ramai di satu negeri pelancongan, maka bermacam-macamlah akan mereka lakukan di pulau tersebut, sehingga kan boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Tanah yang mereka pijak tidak redha kepada mereka, air yang mengalir tidak senang dengan kelakuan mereka, disebabkan kelakuan dan songsang yang mereka lakukan di pulau tersebut. Bahkan hari ini bukan hanya sahaja, tapi LGBTQIAAP, dan dikatakan banyak lagi yang terbaru, huruf-huruf yang ditambah, sehinggalah musibah dan teguran Allah datang kepada mereka sebagaimana yang pernah berlaku kepada kaum 'Ad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'innakum lata'tuna ar-rijala syahwa min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun." Yang bermaksud sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji, bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Tapi hari ini bukan hanya lelaki dengan lelaki sahaja, tetapi mereka pelbagaikan lagi, sehingga kan wujudnya ratusan jantina yang mereka ciptakan sendiri. Dan bila dilarang, bahkan golongan pelangi ini mencabar Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Patutkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu, dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu, dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu?" Maka kaumnya, kaum 'Ad ini tidak menjawab selain daripada berkata secara mengejek-ngejek, "Datangkanlah kepada kami azab daripada Allah yang engkau janjikan itu, jika betul engkau daripada orang-orang yang benar." Daripada ayat tersebut memang sifat mereka adalah seperti itu. Mereka mencabar Allah, maka Allah datangkan azab kepada mereka, iaitu kaum 'Ad. Allah hujani mereka dengan batu yang panas membinasakan, sehingga kan hangus tempat tersebut dan mereka menjadi batu. Allah tinggalkan bukti sehingga hari ini kita masih lagi boleh saksikan jasad mereka yang dah dilemuri dengan batu yang panas, untuk kita jadikan pengajaran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Dan kaum Lut juga kami utuskan, ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Dan tidak ada jawab daripada kaumnya selain daripada berkata, "Usirlah mereka Nabi Lut dan juga pengikut-pengikut yang taat daripada bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwah mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, iaitu Nabi Nuh, melainkan istrinya adalah ia daripada orang-orang yang dibinasakan, dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan." Firman Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh untuk kita melihat keadaan yang telah berlaku, menyuruh kita untuk mengambil pengajaran perkara-perkara songsang yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelum ini. Mereka dibakar dengan hujanan batu, dan orang Hawaii hari ini ditegur dengan kebakaran, bukan dengan batu api yang turun daripada langit. Pun mereka dah kecut dan tidak keruan. Dan sememangnya begitulah sifat manusia. Dikala dia senang, dia bongkak. Bila dah jatuh, baru tengangah. Maka kita yang masih hidup ni, ambillah pengajaran atas apa yang dah dilakukan oleh umat-umat sebelum ini. Mereka dah buat dah. Mereka dah dapat azab yang pedih. Kenapa kita perlu melakukannya lagi? Nabi SAW juga melaknat tingkah laku songsang yang tidak sepatutnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "La'anallahu man amila amala qaumi Lut." La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat siapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Dan Nabi SAW mengulanginya sebanyak 3 kali. Maka perbuatan kaum pelangi ini memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Nabi SAW mengulang laknat Allah itu sebanyak 3 kali untuk penegasan, mengatakan bahawa perkara itu adalah berat. Dan baru-baru ini juga berlaku kebakaran yang luar biasa dan terburuk yang dialami oleh 150,000 orang penduduk di Vancouver, Kanada. Kebakaran hutan 140,000 kilometer yang sangat cepat merebak, dan ia juga mereka katakan berpunca daripada angin kencang diikuti oleh kilat yang kering, dan mereka katakan ia hanyalah bencana alam biasa.
sedangkan ia adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan terbaru kilat menyambar di kota Mekah yang mengakibatkan beberapa kerosakan kecil. Kilat yang jarang sekali untuk kita dapat melihat keadaan seperti itu. Sebagai orang Islam, kita ambil ia sebagai peringatan dan juga pengajaran. Sahabat semua, di negara luar macam-macam berlaku, tapi baru-baru ini juga di negara Zimbabwe Nusantara, hiburan cucuk langit bagaikan cendawan yang subur di malam hari. Ia dihidangkan kepada anak-anak muda tanpa henti, lepas satu lagi. Tidak cukup viral sebelum ini, konsert Cemulut ditambah lagi yang terbaru ini. Tarian separuh bogel dan konsert juga tarian berlaku di Borok, di Soboh, di KL, di pelbagai tempat lagi. Sehingga kan jika tidak ada yang tegur, mereka akan tanya, mana Pak Lebay? Mana Ustaz-Ustaz? Tapi bila ditegur, mereka akan cop sebagai penunggang agama, bajet alim dan sebagainya. Sedangkan tugas menegur dan juga menasihati adalah tugas semua orang. Masing-masing umat Islam memainkan perannya sebagai seorang Muslim. Suruh buat baik dan tegah kepada kemungkaran. Sebab jika mereka ditimpa musibah, azab, bala, bukan hanya mereka sahaja yang kena, tetapi kita juga ikut terpalit sekali. Sebab kita dah jadi bisu dan buta, tidak menegur perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dan sekarang ni bencana alam makin sering terjadi. Kebakaran berlaku secara tiba-tiba, ribut, banjir teruk. Di negara yang jarang banjir, penyakit merebak. Lain lagi kerosakan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri dengan pembantaian terhadap umat Islam, LGTV dan pelbagai lagi perkara yang kita hadapi. Dan apa yang berlaku semua ini sebenarnya itu adalah teguran Allah kepada kita untuk memperbaiki diri, menjauhi syirik, menjauhi maksiat, menguatkan i'tikad kepada Allah bagi menghadapi akhir zaman ini. Mungkin ini hanyalah permulaan, ada lagi yang teruk akan berlaku pada masa hadapan. Makanya sebagai manusia, kita kena beringat dengan qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Apapun bencana, musibah, kejadian yang menimpa, bagi kita umat Islam ni, segala sesuatu itu berlaku adalah teguran dan ia berlaku dengan izin Allah. Kita nak halang macam mana pun, kita nak terbalikkan dunia pun, jika Allah berkehendak terjadi, maka ia akan terjadi. Kerana Allah berkuasa atas setiap sesuatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Yang bermaksud, tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? Dan bila ditimpa musibah, kita serahkan ketentuan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala, "Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang bermaksud, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kita ni Allah yang ciptakan, kita datang daripada Allah dan kepadanya jugalah kita kembali. Jadinya sama-samalah kita beringat dan sama-sama memperbaiki diri. Kita ni sememangnya pendosa dan mesti ada buat kesilapan, tapi selagi kita masih bernapas, segalanya belum terlambat untuk bertaubat, iaitu kembali kepada Allah, mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Jadi sama-sama beringat, sama-sama memperbaiki diri. Jadi cukup sekitar itu saja. Jika video ini bermanfaat, share sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.